Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini kita lanjutkan lagi membuat video seperti biasanya. Jadi teman-teman, selama saya bertugas di perbatasan Indonesia-Malaysia ya, tepatnya di Aruk ini, kurang lebih udah 2 kali saya menyaksikan TDM atau Tentara Darat Malaysia dengan TNI AD, Angkatan Darat Indonesia ya. Itu bekerja sama, latihan bersama gitu kan. Nah, saya penasaran nih, TDM tuh latihannya sebenarnya kayak apa gitu. Nah, ini saya nemu videonya nih teman-teman. Jadi saya terus terang penasaran ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ini katanya salah satu tentara yang ditakuti juga gitu loh di dunia ini. Wah. Ini ya, replikannya ya. Ditenggelamin di lumpur-lumpur gitu. Masuk gorong-gorong, bos. Oh, ini baru highlight. Latihan tentara Malaysia bukan sekadar soal kekuatan fizikal. Ia adalah ujian ketahanan mental, disiplin diri, dan kekuatan jiwa. Di bawah panas terik matahari, Kami datang dari laut, keletihan melampau, tembusi garis musuh, tekanan emosi, barisan musuh. serta arahan yang ketat. Setiap anggota dilatih untuk mengawal diri, kekal fokus, dan patuh tanpa alasan. Disinilah proses sebenar pembentukan seorang anggota tentara bermula, bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat ototnya, tetapi siapa yang paling kuat minda dan jiwanya. Setiap latihan direka untuk mendorong tubuh ke had maksimum, bukan untuk menyeksa, tetapi untuk membiasakan anggota menghadapi tekanan sebenar di medan operasi. Apabila tubuh hampir menyerah, mental diuji untuk terus bangkit. Apabila emosi terganggu, disiplin menjadi benteng terakhir. Inilah latihan yang memisahkan orang biasa dengan seorang anggota Tentara Darat Malaysia. Latihan yang menuntut kawalan diri, kesabaran, dan ketahanan luar biasa. Ramai tidak tahu bahwa latihan tentara Malaysia menekankan aspek mental hampir sama berat dengan fizikal. Anggota diajar untuk membuat keputusan dalam keadaan letih, lapar, dan tertekan. Mereka dilatih untuk berpikir dengan jelas ketika situasi paling sukar. Ini kerana di medan sebenar, musuh bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Betul. Rasa takut, panik, dan keletihan. Tentara Malaysia dilatih untuk menewaskan semua itu. Latihan-latihan ini turut membentuk disiplin tinggi dan kepatuhan kepada arahan. Setiap perintah perlu dipatuhi dengan tepat dan pantas. Tiada ruang untuk ego, tiada tempat untuk alasan. Disiplin inilah yang memastikan keselamatan pasukan dan kejayaan misi. Ia juga membentuk perwatakan anggota tentera sebagai individu yang berintegriti, bertanggung jawab, dan berjiwa kental. Apa yang lebih membanggakan, latihan tentera Malaysia dijalankan dalam semangat kesatuan tanpa mengira bangsa, agama, atau latar belakang. Semua dilayan sama, diuji sama, dan Di laut dibentuk dengan lagi nilai yang badai sama. gitu ya. Disinilah lahirnya perpaduan sebenar, bukan melalui slogan, tetapi melalui penderitaan latihan dan cabaran yang dilalui bersama. Video ini membuka mata tentang realiti latihan tentera Malaysia yang jarang dilihat oleh orang awam. Ia bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menyedarkan. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukan datang secara percuma. Ia dibayar dengan pengorbanan, lagi kesakitan, badai dan itu lautnya. ketahanan. Mental anggota tentera kita yang sanggup meletakkan nyawa sebagai taruhan demi negara. Kepada rakyat Malaysia, hargailah keamanan yang dikecapi. Kepada generasi muda, pahamilah makna disiplin dan pengorbanan. Dan kepada semua, inilah sebabnya tentera Malaysia dihormati. Bukan kerana kekerasan, tetapi kerana keteguhan mental, disiplin tinggi, dan jiwa yang sanggup berkorban demi tanah air. Komando, itulah gelar yang sinonim pada mana-mana pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia. Mereka dipilih antara yang terbaik dari yang terbaik dan dilatih bagi melaksanakan tugas yang mencapai mental dan fizikal. Pasukan ini biasanya terlibat dalam operasi seperti menyelamatkan tebusan, pengintipan jarak jauh, sabotaj, dan melawan keganasan. Bagi Seru emang memastikan kalau setiap lihat tentara operasi latihan tersebut tuh. berjaya, mereka perlu mahir melaksanakan setiap taktik dan teknik yang mereka miliki. Terdapat banyak teknik yang digunakan oleh pasukan khusus. Antaranya adalah teknik rodak. Rodak merupakan teknik Yang takut ketinggian ini. Ini serba jatuh dari atas lompatnya weh. dan dijatuhkan dari helikopter. Walaupun ke air ya, tapi kan bersama anggota tinggi pasukan tuh. khusus. Ih. Teknik roda
ini merupakan salah satu penyusupan di mana Oh, roll duck, teknik roll duck. akan membuat terjunan dari helikopter terus ke kawasan pengguguran, di mana 6 kali anggota bersama bot tempur helikopter enjin akan diterjunkan daripada helikopter pada ketinggian 18 kaki. Untuk keanggotaan yang telah diaturkan adalah seramai 6 kali anggota. Ke-6 anggota tersebut merupakan anggota perenang tempur di mana mereka akan menyusup masuk ke sasaran untuk melaksanakan misi. Teknik ini digunakan apabila jauh dari sasaran dan masa untuk melaksanakan teknik ini adalah Airnya lagi Ianya boleh badai gitu dilaksanakan lagi. pada waktu siang dan juga malam mengikut kesesuaian misi yang telah diberikan. Aduh, gitu mah mentalnya nih harus kuat ini. Tuh. Helikopter dan mengembangkan bot yang diterjunkan, anggota akan terus bergerak ke LUT, yaitu Lautnya lagi badai gitu. tersebut merupakan tempat penyembunyian bot dan peralatan-peralatan bot untuk mereka meneruskan operasi mereka untuk terus bergerak ke sasaran seterusnya. Dan selepas itu, kami akan membuat tinjauan di sasaran, melaksanakan aktiviti-aktiviti rutin-rutin kami semasa membuat tinjauan. Dalam situasi sebenar, kumpulan ini merupakan kumpulan pertama yang akan diatur gerakkan, di mana kita akan menghantar kumpulan-kumpulan ini untuk membuat tinjauan terlebih dahulu, mendapatkan maklumat dan membuat perkiraan keadaan bagi kumpulan besar untuk masuk ke dalam kawasan sasaran. Bagi melayakkan seseorang anggota komando itu melaksanakan tugas perenang tempur, mereka perlu jalani kursus seperti kursus ahli perenang tempur dan kursus asas payung terjun. Kelengkapan yang digunakan semasa latihan ataupun operasi tetap sama, hanya situasi saja yang berbeza. Anggota akan menggunakan peralatan yang sesuai digunakan di perairan bagi anggota tersebut meneruskan operasi. Sebagai contoh, anggota akan menggunakan baju wetsuit di mana ia sesuai berada di kawasan perairan. Apabila ia berada di atas darat pula, anggota akan menggunakan peralatan yang sesuai dengan keadaan muka bumi tersebut. Dalam latihan ini kita akan berpandukan dengan SOP yang telah kami tetapkan, di mana Itu loh, airnya tuh loh, lagi serem gitu loh. seperti contoh, Lah. jika ianya melebihi Sea-State 3, kami tidak boleh untuk melakukan latihan kerana ia membahayakan dan memberi risiko kepada anggota dan juga peralatan yang digunakan semasa latihan. Jadi jika latihan di perairan ini, Fisiknya juga harus kuat ini, mabok laut yang kalau nggak kuat. banyak risiko. Aduh. Keadaan cuaca, keadaan ombak dan keadaan angin yang kuat di mana ia boleh menyebabkan kemalangan sekiranya Iya, kita tidak mengutamakan keselamatan semasa Betul. menjalankan latihan. Trip. I guess what was the best one? What best country, best unit? Oh, Stands out to you. yeah. My personal favorite was Malaysia, just because those dudes are crazy as hell. I think it was the most shocking thing. That was the biggest culture shock in military, just at kind of military tactics and training I've seen. I mean, granted, all the countries, you know, like going to Austria and working with their tier 1 and seeing the Austrian Alps and doing combat climbing there, that was just beautiful and terrifying at the same time. Yeah, and but Malaysia, you know, we did this swamp warfare there, which was like half swamp in the mangroves, half jungle warfare, half like CT counterterrorism training. And the thing was, like, they did everything live. Like, they didn't use blanks. They don't use, you know, they're like, if we use our weapons, we use our weapons. That was the only country that we did everything, like, straight up active valor status. Like, did everything with the cameras, like having to position the camera, shooting lava rockets, you know, not wearing ear pro at all times because they're like, we don't have time to put this on these. Like, we can't afford belt doors. it was gnarly, yeah. And so we're shooting live ammo the entire time. So that's just always fun. How was that from a safety standpoint? How do you feel? Just dudes running around live fire that, you know, That you've never worked with and you've never, you know. Yeah, it's scary. It's definitely scary. So, I mean, but it's real. I mean, it's how many times Yeah. we're part of the forces of the Sure. country, and so we're used to it.
but from a training standpoint, you typically don't have that mindset Yeah. turned on. Not to mention we have, camera operators, we have producers Right. running out there. So not only were we hosts on the show, They're but not we were, used to that, blocking Yeah. cameras and stuff, so that's another safety issue. yeah, so not only with the safety of the operators in mind, the safety of the guy, the host. Apa yang jarang diketahui orang awam ialah keupayaan dan kelebihan tentera Malaysia sebenarnya turut mendapat perhatian serta pujian daripada negara-negara asing. Iya. Pelbagai latihan bersama dan kerjasama ketenteraan antarabangsa, anggota tentera Malaysia sering dipuji kerana disiplin tinggi, ketahanan mental yang luar biasa, dan keupayaan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi operasi. Tentera kita dikenali bukan kerana kekerasan semata-mata, tetapi kerana profesionalisme, kawalan diri, dan sikap tenang ketika berdepan tekanan. Ini menjadikan tentera Malaysia rakan strategik yang dihormati di peringkat serantau dan antarabangsa. Negara-negara asing juga mengiktiraf kelebihan tentera Malaysia dalam operasi hutan dan medan tropika, keupayaan bergerak senyap, membaca persekitaran, dan bertahan dalam keadaan cuaca ekstrim menjadikan anggota tentera kita antara yang terbaik dalam peperangan hutan. Ramai pemerhati ketenteraan luar mengakui bahawa latihan hutan Malaysia adalah antara yang paling mencabar di dunia. Dan tidak semua tentera asing mampu mengikutinya hingga ke tahap akhir. Waduh. Kecekalan inilah yang membezakan Latihan tentera hutan Malaysia ya? daripada banyak pasukan lain. Selain itu, tentera Malaysia sering dipuji kerana keupayaan bekerjasama dengan masyarakat setempat dan menjaga etika kemanusiaan ketika menjalankan operasi. Dalam misi pengaman dan latihan bersama, anggota tentera kita dikenali sebagai pasukan yang berdisiplin, beradab dan menghormati penduduk awam. Sikap ini memberi gambaran bahawa kekuatan sebenar tentera Malaysia bukan sekadar pada senjata tetapi pada Nilai dan akhlak dan jiwa kemanusiaan dan jiwa yang dibentuk kemanusiaan. melalui latihan dan pendidikan ketenteraan. Pengiktirafan ini bukan datang secara percuma. Ia lahir daripada latihan yang keras, pengorbanan yang berterusan, dan komitmen tanpa henti anggota tentera kita untuk menjaga nama negara. Setiap pujian daripada negara asing adalah bukti bahawa usaha, kesakitan, dan ketahanan mental yang dilalui semasa latihan bukan sia-sia. Ia Mantap. membina pasukan yang bukan sahaja mampu mempertahankan negara, tetapi juga dihormati di mata dunia. Inilah sebabnya tentera Malaysia tidak perlu membanggakan diri secara berlebihan. Prestasi, disiplin, dan sikap profesional mereka sudah cukup untuk membuatkan negara-negara asing memandang dengan rasa hormat. Dan bagi rakyat Malaysia, hakikat ini seharusnya menjadi sumber kebanggaan bahawa di sebalik keamanan yang kita nikmati hari ini, berdiri sebuah angkatan tentera yang disegani. Oke, tadi teman-teman ya. Jadi memang top lah. Saya 2 kali lihat TDM langsung di sini. Memang gagah-gagah sih, keren ya. Dan kerjasama dengan TNI Indonesia ya, TNI Angkatan Darat. Hubungannya bagus. Teman-teman bisa cek juga di video saya, kayaknya pernah saya rekam ya. Saya upload juga. Oke, segitu aja teman-teman ya videonya. Nanti kita cari lagi latihan dari tentara Malaysia karena memang seru ya nonton latihannya tentara gitu teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.